Okey, soalan berkaitan bab 4 latihan AC. Okey, iaitu bagaimana untuk kita jawab soalan ini? Aduhai kena fikir, tak susah pun. Baik. So kita lihat di sini. Apakah faktor soalannya okey, iaitu apakah faktor penyerahan Sabah kepada British? Okey, so sekiranya kamu dapat soalan seperti ini, kamu kena lihat soalan itu betul-betul, iaitu apakah faktor penyerahan Sabah kepada British. Itu yang pertama. Okey, kita akan bulatkan keywords dia, faktor. Yang kedua, kita akan lihat berapa markah yang diperuntukkan, iaitu 6 markah. Strategi kita, 6 markah ini kita akan buat seperti biasa, iaitu kita akan buat 3 fakta dan juga 3 huraian. Okey. So kita akan buat 3 fakta dan juga 3 huraian. So bagaimana kita nak cari fakta tu cikgu? Soalan paling penting. Fakta ni nak cari kat mana cikgu? Baik. Kalau kamu lihat dalam buku teks seperti mana yang telah kita pernah bincangkan, inilah dia faktor penyerahan Sabah kepada British. 4 fakta 2 huraian boleh cikgu? Boleh. 4 fakta 2 huraian pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, iaitu okey, so kalau kita lihat di sini iaitu fakta yang pertama kita akan lihat okey, faktor penyerahan Sabah iaitu memenuhi kepentingan British. Itu menjadi fakta. Huraian ke cikgu? Okey, kita boleh buat ayat sendiri. Kita tengok okey, Sabah merupakan sebuah negara yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut. Sabah berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran bagi barangan British. Itu menjadi huraian. Begitu juga fakta yang kedua, iaitu meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Jadi kalau kita lihat, okey, iaitu mana huraian dia cikgu? Baik, semasa pemerintahan SPB, Sabah menjadi negeri naungan British. So, British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SPB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British. Maksudnya apa? Maksudnya, okay, kita boleh buat huraian iaitu British. Okay, jika British dapat Sabah, maka British akan mampu meneruskan perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Itu yang kedua. Yang fakta yang kedua dan huraian yang kedua. Ini huraian. Dan fakta yang ketiga, iaitu yang ketiga ialah masalah keuangan SBUD. Di mana ini fakta dia. Okey, iaitu kalau kita lihat bahawa okey, kita lihat bahawa pihak syarikat, kita tahu bahawa okey, tentera Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat, Sandakan. Kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUD bagi membangunkan Sabah. Pihak syarikat setuju menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. So kita boleh ambil ayat ini iaitu apa? Iaitu okey, SBUD akan menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. So dapat dah 3 fakta dan juga 3 huraian. So bagaimana nak kita masukkan cikgu? Okey, mudah saja. Okey, iaitu kita ambil dengan bermula dengan okey, kalau kita lihat apakah faktor penyerahan Sabah kepada British, kita ambil ayat soalan dahulu. Baik. Okey. Ada dalam kereta, so tinggalkan yang biru tu. Yang kecil. Yang besar dan Ada bertiga je. Ada bertiga. tak tentu lagi. Okey. Baik, so kalau kita lihat di sini, okey, bagaimana nak memulakan ayat jawapan, iaitu kita akan ambil, okey, ayat soalan itu, iaitu faktor penyerahan Sabah kepada British.
So kita ambil ayat ini, okey, dan kita bina faktor penyerahan Sabah kepada British adalah okey. So kita masuk fakta yang pertama. Fakta pertama tadi apa? Iaitu memenuhi kepentingan British. So kita terus buat ayat. Okey, adalah okey untuk memenuhi keperluan British. Titik. Okey, memenuhi keperluan British dan titik. Tak perlu panjang-panjang. Baik. Kemudian huraian dia kita boleh ambil daripada ayat tadi, iaitu kita kata bahawa Sabah mampu. Kita tak semestinya ambil ayat buku teks tau. Sabah berupaya kan. Tak perlu. Kita boleh kata Sabah mampu membekalkan sumber bahan mentah dan menjadi kawasan iaitu dan menjadi kawasan pasaran bagi barangan British. Titik. Begitu. So dah ada fakta, dah ada huraian. Baik, untuk masuk fakta yang kedua, kita akan gunakan penanda wacana. Selain itu, kita guna penanda wacana. Selain itu, okay, jangan kamu terus kepada fakta. Buat ayat balik. Selain itu, faktor seterusnya adalah, nampak tak? Cikgu tak perlu ambil balik faktor penyerahan Sabah kepada British. Cikgu guna faktor seterusnya adalah. Okay. Kita boleh ambil iaitu apa? Meneruskan dasar British dalam hubungan luar. So kita boleh ambil faktor seterusnya adalah dapat meneruskan meneruskan hubungan luar. Hubungan luar apa? Luar Sabah ke luar British? Kita tengok. Meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Meneruskan dasar British. Meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Titik. Tak perlu panjang-panjang. Kemudian kita teruskan. Dengan penyerahan Sabah kepada British. British dapat meneruskan. Meneruskan apa? Meneruskan hubungan luar, hubungan perdagangan. Dan hubungan luar Sabah. Cukup. So, daripada muka surat berapa? Iaitu daripada muka surat 114. 114. So, kita boleh create ayat sendiri walaupun ayat British, ayat dalam buku teks menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Boleh tak kita create ayat sendiri? Boleh. Asalkan dia membawa maksud yang sama. Baik. Kemudian kita lihat. Akhir sekali. Kita masuk kepada penanda wacana. Akhir sekali. Sebab kita nak masuk pada fakta yang ketiga. Akhir sekali, faktor penyerahan Sabah kepada British adalah, nampak tak? Adalah masalah keuangan yang dihadapi oleh SBUB. Titik. Jadi, kita boleh teruskan ayat iaitu apa? SBUB ingin menyerahkan Sabah Sabah kepada British kerana kekurangan dana bagi membaik pulih kerosakan akibat perang. Itu dah.
Cikgu, mungkin kamu akan tanya, cikgu, mana cikgu dapat kekurangan dana bagi membaik pulih kerosakan akibat perang? Itu kefahaman kita tentang fakta ini. Okay. Waalaikumsalam Zafran. Kefahaman kita tentang fakta di mana kerosakan memerlukan kos yang besar, tidak mampu ditanggung oleh SPUB bagi membangunkan Sabah. Jadi kita boleh buat kesimpulan, bahawa, iaitu SPUB ingin menyerahkan Sabah kepada British kerana kekurangan dana bagi membaik pulih kerosakan akibat perang. Dah. Okey. Jadi, kalau kita boleh dapat skip satu baris lagi baguslah sebenarnya. Baik. Sekarang cukup tak 6 markah? Cukup. Cukup tak 6 markah? Cukup. Dah. Itu je. So kita tak perlu lagi nak berpanjang-panjangan, tak perlu. Okey. Jadi bila cikgu kamu tanda, iaitu dia kata apa? Oh, memenuhi, faktor penyiasabah British adalah untuk memenuhi keperluan British. Okey, satu. Sila. Nak salin sila. Sabah mampu membekalkan sumber bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran. Dua. Faktor seterusnya adalah dapat meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Tiga. Dengan penyerahan Sabah kepada British, British dapat meneruskan hubungan perdagangan dan hubungan luar Sabah. 4. Faktor akhir sekali, faktor penyerahan Sabah kepada British adalah masalah kewangan yang dihadapi oleh SBB. 5. SBB ingin menyerahkan Sabah kepada British kerana kekurangan dana bagi membaik pulih kerosakan akibat perang. 6. Dapat 6 markah. Senang kan? Senang. Okey. Cikgu saya selalu marah murid sebab dapat markah rendah saja. Tapi you know one thing about... Okey, kenapa tu? Kenapa tu? Okey. Okey, kalau yang tengah salin, yang dah salin boleh tulis dah boleh tulis dah. Dia pandai buat ayat tergantung. Macam mana tu pula Kobra? Dia buat ayat tergantung tu. Okey. Baik. Kalau dah salin, tulis dah sebab kita akan teruskan lagi dengan soalan yang kedua. You, I gerak. Okey. Tak saja. Oh, ya ke? Terus kata kerja. Oh, ya ke? Terus kata kerja. I see. Okay. So, itu yang kita kena fahami tentang bagaimana membina ayat jawapan yang baik sebenarnya. Jadi, supaya ayat itu tidak tergantung. Ia tidak tergantung. Okey. Baik. Dapat semua jawapan? Dah. Okey, baik, bagus Sarah. Okey. Okey, baik Ainul Syakina. Okey, so ini cara bagaimana untuk kita membina ayat jawapan. Baik. Kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan kedua biasanya cikgu berikan soalan kebat. Soalan kebat iaitu mengapakah pendidikan penting untuk menimbulkan nasionalisme. Okey, mengapa pendidikan? Maksudnya okey, kita boleh faham apa yang boleh kamu kaitkan dengan pendidikan. Pendidikan tu maksudnya ilmu. Okey, knowledge. Okey, knowledge. So, kalau kita lihat di sini, ilmu itu knowledge. Kenapa ilmu itu penting? Pendidikan itu penting. Okey. Pun boleh je untuk menimbulkan nasionalisme, iaitu untuk menimbulkan nasionalisme, iaitu semangat cinta cinta akan negara. So, kenapa pendidikan penting untuk menimbulkan nasionalisme?
Baik. Okey, baik. Contoh ni masuklah SITC, guru-guru dengan madrasah, tapi cikgu-cikgu yang ketua pentangan pun boleh, Cikgu Zara buang, Cikgu Haji Babul. Ya, betul. Tetapi, okey, dia nak apa tahu? Mengapa? Bila mengapa, dia nak reason. Why? Why? Dia nak why tu. Okey. So, mengapakah? Why? Okey. Ilmu penting untuk menimbulkan semangat cinta akan negara. So, 4 markah. Strategi dia macam mana, cikgu? Iaitu 2 fakta, 2 uraian. So, bagaimana? Sebab start sedar. Ya, betul. Jadi mengapa pendidikan penting? So, kalau kita kata, cikgu, ini saya kena fikir, cikgu. Tak ada masalah. Okey. So, kalau kita lihat mengapa? Okey. Baik. Mengapa? Okey. Mengapa? Why? Kerana knowledge ataupun pendidikan akan memberi apa? Beri kesedaran. Tentang okey. Ya, tentang nasib. Ya, tentang nasib penduduk. Tentang nasib rakyat yang dijajah. Okey. Pendidikan beri kesedaran tentang nasib rakyat dan yang dijajah. Okey, dan huraiannya apa? Okey, iaitu bagaimana? Iaitu kita tahu bahawa kesedaran ini okey, telah diberikan oleh siapa? Diberi oleh kita kata kesedaran ini telah diberi oleh guru-guru dan tenaga pengajar. Dan tenaga pengajar. Okey, dan okey, kita lihat dan tenaga pengajar. Okey. So, ya, jadi sebab itu pentingnya pendidikan. Okey, untuk apa? Untuk memberi kesedaran. Okey. Okey, kenapa kesedaran ini diberi oleh guru-guru dan tenaga pengajar bertujuan menyemai semangat nasionalisme. Titik. Baik. Okey, cikgu nak kamu semua, okey, bina ayat dulu. Bina ayat untuk 2 ni dulu. Fakta dan huraian ni dulu. Okey. Bertujuan. Bertujuan. Thank you. Okey, buat ayat ni dulu. Buat ayat jawapan. Tak perlu send. Tulis dekat kertas kamu. Ya. Tulis kat kertas kamu. Alright. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu, okey, pendidikan beri kesedaran tentang nasib rakyat yang dijajah. Ini fakta. So, kesedaran ini diberi oleh guru-guru dan tenaga pengajar bagi bertujuan menyemai semangat nasionalisme. Itu huraian. Baik. Selain daripada itu, okey, apakah kesedarannya? Okey. So, kita nak bagi satu lagi fakta. Okey, mengapa pendidikan penting untuk menimbulkan nasionalisme? Iaitu, okey, bagaimana? Mengapa? Okey. Pendidikan akan memberi memberi ruang idea, memberi ruang idea dan pandangan tentang apa? Tentang langkah-langkah langkah-langkah bagi bagi apa? Bagi menentang penjajahan. So, kita boleh terangkan juga, ya, pendidikan akan memberi ruang idea dan pandangan tentang langkah-langkah bagi menentang penjajahan. Kalau tak belajar, tak ada pendidikan, macam mana nak tahu bagaimana nak bertindak? Betul tak? Kalau kita tak belajar, tak ada pendidikan, macam mana orang-orang dulu nak mengatur langkah, nak menubuhkan pertubuhan, nak menubuhkan persatuan, nak membantah dalam akhbar dan majalah. Kalau tak ada pendidikan, tak boleh buat.
Sebab itu pendidikan penting. Pendidikan memberi ruang idea. Oh, dan pandangan tentang, okey, ini cara bagaimana untuk menentang penjajahan. Jadi kita boleh bagi tahu antara langkah, antara langkah, okey, bagi menentang, okey, penjajahan. Okey, adalah seperti, okey, iaitu seperti menubuhkan persatuan ataupun pertumbuhan ataupun persatuan, menubuhkan persatuan, membuat bantahan dalam akhbar, membuat bantahan dan berdemonstrasi. So itulah dia. Kan? Kalau tak ada pendidikan, orang-orang dulu tak tahu macam mana nak buat persatuan, macam mana nak buat bantahan, macam mana nak buat demonstrasi. Oh, demonstrasi, oh macam ni rupanya. Pendidikan telah memberi ruang idea tu. See? Jadi, yang kedua ini adalah fakta, dan yang di bawah ini adalah uraian. So, kalau kamu tanya bagaimana untuk kita buat ayat jawapan cikgu, sama je. Iaitu kita akan ambil ayat soalan. Iaitu pendidikan penting untuk menimbulkan nasionalisme kerana. Itu je. Kamu kena mula dengan iaitu pendidikan penting untuk menimbulkan nasionalisme kerana pendidikan, kita sambung dengan fakta pertama. Pendidikan dapat memberi mana pula? Kita lihat. Dapat memberi kesedaran tentang nasib rakyat yang dijajah. Titik. Kesedaran ini telah diberi tak sedap lah sebenarnya. Kesedaran ini telah disemai oleh guru-guru guru-guru dan tenaga pengajar bertujuan untuk menyuburkan, kalau selain daripada menyemai, menyuburkan pun boleh juga, menyuburkan semangat nasionalisme. Titik. Baik. Kemudian kita buat ayat, penanda wacana. Selain itu, selain itu, pendidikan, kita akan terus boleh je kalau yang dah ada kata nama pendidikan akan memberi ruang, kita boleh teruskan je. Selain itu, pendidikan akan memberi ruang idea dan pandangan tentang langkah-langkah bagi menentang penjajahan. Titik. Kalau tak guna penanda wacana apa jadi? Boleh. Penanda wacana tu tak wajib, tapi tak cantik lah. Tak cantik. Langkah-langkah bagi menentang penjajahan. Baik. Antara, kita boleh sambung. Bom letup? Tak. Antara langkah bagi menentang penjajahan adalah seperti menubuhkan persatuan, membuat bantahan, dan berdemonstrasi. Titik. Baik, cikgu, kalau tak guna penanda wacana, apa jadi? Bom meletup, mereka mahu kecantikan atau kebetulan isi? Sebenar-benarnya, tak ada penanda wacana, tak ada masalah. Tak potong markah pun.
Tetapi, dia proper. Ayat itu jadi proper bila ada penanda wacana. Macam kamu nak bagi hadiah coklat kepada kepada apa kawan kamu yang kamu suka. Oh ya ke? Okey, baik. So kalau kamu nak hadiahkan kawan kamu coklat, takkanlah kamu nak buka plastik dia apa semua, aku nak bagi coklat. Nah, coklat. Okey, mana plastik dia? Aku dah buka. Mana kertas dia? Aku dah buka. Nah, mesti orang cakap lah. Kan plastik, kenalah ada plastik, kena adalah kertas. Lepas tu kamu cakap apa? Tak ada, tak ada, tak ada. Yang penting coklat. Bukan plastiknya. Bukan kertasnya. Yang penting coklat. Kamu rasa? Kan? Sebab itu penting